Sarjan Meja SM Apod Saad merupakan seorang legenda penjejak tracker yang mengharumkan nama Polis Diraja Malaysia PDRM khususnya 69 Komando. Beliau dilahirkan pada 31 Disember 1948 dan dibesarkan di Kampung Lata Kinjang, Cenderiang, Perak. SM Apod memulakan kerjayanya sebagai anggota polis pada 4 Ogos 1968. Karya perjalanan SM Apod dalam PDRM bermula sebagai anggota Senoi Pra sebelum diserap ke Komando 69, dahulunya VAT 69, pada tahun 1970. Sebagai anggota Senoi Pra, beliau merupakan antara perintis orang asli di negara ini yang berjuang menentang komunis. SM Apod sangat digeruni oleh pengganas komunis kerana beliau mampu membezakan jejak pasukan keselamatan Malaysia dengan pengganas komunis sekaligus membawa kepada beberapa siri kejayaan dalam menghancurkan kubu kuat komunis pada ketika itu. Kemahiran menjadi penjejak dimiliki Apod itu turut diserapkan kepada pasukan tentera dan komando negara asing seperti dari New Zealand dan Australia. Karya Apod dalam PDRM bermula sebagai anggota Senoi Praak sebelum beralih ke VAT 69 pada 1970. Sebagai anggota Senoi Praak, beliau dianggap antara kalangan perintis orang asli di negara ini yang berjuang menentang komunis. Negara ketika itu memang memerlukan peranan orang asli bagi menentang komunis yang menjalankan peperangan ala gerila. Kerana tekun dengan tugasannya sebagai penjejak, Apod mempunyai rekod peribadi, berjaya menembak mati 5 pengganas komunis dan terlibat dalam 15 pertempuran. Ini tidak termasuk tugas-tugasan lain di mana beliau mendahului mengesan jejak sebelum diserahkan kepada penjejak lain. Namun, semua kebanggaan itu hanya tinggal kenangan bagi Apod yang kini berusia 62 tahun selepas bersara dari VAT 69 dengan pangkat Sarjan Meja. Mungkinkah hanya rakan-rakan seperjuangan Apod sahaja yang mengetahui pengorbanan dilakukan oleh beliau selama ini untuk negara? Yang pasti, kini Apod hanya menghabiskan sisa-sisa hidupnya sebagai penoreh getah di kawasan kebun. Agak terkejut apabila diberitahu, kebun getah itu pula bukan milik beliau, sebaliknya ia diteroka di tanah rizab orang asli. Itu bukan tanah saya terokai sejak lama dulu. Kami orang asli banyak teroka tanah untuk mencari rezeki. Saya menoreh untuk tambah pendapatan. Kalau tidak, sumber pendapatan saya hanyalah dari pencen polis, katanya ketika memulakan perbualan dengan utusan Malaysia. Sambil merenung jauh, beliau terdiam sejenak apabila penulis mengajukan pertanyaan lain. Seolah-olah sukar untuk beliau menceritakan perjalanan hidupnya semasa menjadi penjejak dalam VAT 69 dan juga selepas bersara. Namun penulis dapat melihat matanya perlahan-lahan berair, menandakan jauh di sudut hati pasti beliau tertanya-tanya apakah cerita yang hendak disampaikan mengenai pengorbanannya selama ini kepada negara dihargai. Sekarang saya dah jadi penoreh getah, pukul 6.30 atau pukul 7 pagi dah keluar rumah untuk pergi menoreh. Dalam gelap, saya gunakan lampu suluh. Kalau dari jauh nampak seperti cahaya lampu sedang bergerak. Bila teringatkan masa operasi dulu, saya juga sering melihat penoreh getah dengan lampu suluh di kepala. Yang nampak hanya cahaya lampu bergerak dan kita tahu mereka adalah penoreh getah, katanya yang dilahirkan di Kampung Lata Kinjang, Cenderiang, Perak. Ketika kanak-kanak lagi Apod sudah mengikuti bapanya masuk ke hutan untuk memburu dan mencari hasil-hasil hutan. Apabila berusia 17 tahun, beliau pergi memburu bersendirian. Perjalanan hidupnya sebagai kaum semai dan sering memburu seorang diri membolehkan dia mengenali keadaan hutan belantara. Semasa berada di tingkatan 3, Apod berhenti sekolah. Pada tahun 1968, beliau menyertai pasukan Senoi Praak. Antara pengalaman menarik dilalui ialah semasa operasi sekitar kawasan Bentong, Pahang pada tahun 1980-an. Dalam operasi itu, Apod bersama 2 pelatun anggota dan pegawai melibatkan 24 orang ditugaskan untuk mengesan jejak musuh. Setelah 6 hari menjejak seluruh kawasan belantara di situ tanpa sebarang kesan, akhirnya mereka bersiap sedia untuk pulang. Ketika berehat makan, saya tinjau seorang diri sekitar kawasan tempat kami berkumpul. Saya terkejut apabila mendapati kesan tanah dari tapak kasut. Dari perhatian saya, ia mungkin sudah 2 atau 3 hari lalu. Saya maklumkan kepada pegawai,
namun tiada reaksi darinya mengatakan ia benar-benar kesan tapak komunis. Kerana tak puas hati, saya terus tinjau kawasan tersebut dan semasa melalui sebuah permatang, saya melihat terdapat geseran pada sebatang pokok kayu. Saya percaya ia kesan dari tali senjata api atau tali beg yang terkena pokok berkenaan, katanya. Apot kemudian memanggil seorang lagi rakan orang asli yang juga menjadi penjejak dalam pasukan berkenaan. Setelah yakin, Apot memaklumkan sekali lagi kepada pegawainya dan ini menyebabkan platoon berkenaan meneruskan operasi menjejak. Kami kemudian menemui penempatan komunis yang telah ditinggalkan. Ini menguatkan lagi bahawa kawasan di situ terdapat pengganas komunis, katanya. Keesokannya kira-kira pukul 3 pagi, setelah bermalam di sebuah puncak bukit, pasukan tersebut melihat pergerakan lampu-lampu suluh dipercayai para penoreh getah. Namun, mereka tidak dapat pastikan sama ada mereka itu pengganas komunis atau orang awam. Kami terpaksa tunggu sehingga hari cerah. Kemudian kami lihat terdapat kepulan asap dari bukit bersebelahan. Kami kemudian mara ke puncak berkenaan sehingga 50 meter ke penempatan sasaran dan melihat terdapat lelaki bersenjata. Kami kemudian rapat lagi sehingga 20 meter sebelum melakukan serang hendap, kata Apot. Pertempuran lebih 30 minit itu menyebabkan 8 pengganas termasuk 3 wanita berjaya ditumpaskan. Inilah pertempuran hebat yang pernah saya lalui selain 14 pertempuran lain, katanya. Menjawab pertanyaan, Apot berkata, dia berpegang kepada prinsip jujur dan ikhlas dalam menjalankan tugas sebagai penjejak. Baginya, peranan penjejak amat penting kerana bakal menentukan sama ada pasukan keselamatan dapat melakukan serang hendap atau diserang hendap oleh musuh. Kalau penjejak gagal atau dikelirukan ekoran tipu muslihat komunis, maka pasukan keselamatan akan diserang hendap. Kita pun tahu, berapa banyak pasukan keselamatan diserang hendap komunis hingga mengorbankan banyak nyawa. Bagi saya, jujur menjalankan tugas tanpa memikirkan habuan dan ikhlas dalam setiap pekerjaan. Ini penting dalam memastikan rakan sepasukan tidak menjadi mangsa serangan hendap. Kalau kita temui sesuatu jejak, lalu jejak itu kemudian hilang, maka hendaklah ia dicari sehingga dapat menemui kesan baru. Yang penting jangan putus asa, katanya. Pengalaman bertempur di hutan belantara banyak mengajar beliau mengenai kehidupan dan kesetiaan. Sesuatu yang menarik, sepanjang karirnya, belum pernah platoon disertai Apot menjadi mangsa serangan hendap. Sebelum bersara, Apot pernah dimasukkan ke Institut Jantung Negara IJN, tapi hanya rakan-rakan rapat sahaja mengunjungi beliau. Sejak itu terlintas di fikiran beliau, adakah jasanya selama ini hanya sekadar mencurahkan air di daun keladi? Bagi Apot, beliau tidak sekali-kali kecewa setelah bersara walaupun tiada anugerah atau gelaran tertinggi diberikan kepadanya. Cerita-cerita mengenai pengorbanan serta keberanian beliau kini hanya dikisahkan kepada 7 orang cucunya yang sering berkunjung ke rumahnya di Kampar, Perak. Kisah-kisah kebolehan sebagai penjejak itu sedikit sebanyak dapat mengubat hatinya apabila diceritakan kepada cucu-cucunya itu. Apabila cucu-cucu saya datang, mereka minta saya ceritakan pengalaman semasa menentang komunis dalam hutan. Masa itulah saya merasa puas hati kerana masih ada insan yang sudi mendengar kisah-kisah silam saya, katanya. Beliau berkata, hanya beberapa pingat sahaja diberikan sebagai mengenang jasanya. Tapi bukan SP, Setia Pahlawan, atau PGB, pingat gagah berani. Tapi saya tidak berkecil hati kerana saya selama ini dapat menjaga keselamatan negara, katanya. Bagi menghargai jasa dan pengorbanan beliau, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-14 Al-Sultan Al-Muqtasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah telah berkenan mengurniakan anugerah Darjah Kebesaran dan Bintang Kehormat Panglima Gagah Berani kepada beliau pada 1 Jun 2003. Again.